Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna bil iman wa akhirna jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi menjadi pilihan Allah. Moga majlis kita ini dalam rahmat dan redha Allah. Kuliah kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet Gemah Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan tak diurus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemah Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Irin Aminin bin Muhammad Saleh, dengan pengajian kita hari ini pengajian berkitab Misbahud Dujjah, Syarah Syafinah An-Najjah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami Al-Syekh Syafi'i dan disusun semula oleh Ustaz Mahathir Haji Chul. Bagi menghormati majlis, mohon Ustaz memimpin bacaan Al-Fatihah. Untuk pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Ilin dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa antana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah petang ni dapat bersama ilmu. Mudah-mudahan yang hadir semuanya sihat, afiat, ceria, semangat. Alhamdulillah Ustaz. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan jiwanya bahagia, sendi-sendinya diberikan kuat, matanya cerah, akalnya dapat berfikir dengan baik, matanya dapat memandang dengan jelas, jari jemarinya dapat bergerakkan, bermanfaat. Itu semua nikmat tu. Allah sampai bila bercerita tentang sedekah, Rasulullah kata apa? Kullu sulama, setiap sendi pada badan kamu semuanya ada bahagian sedekah. Sampai Nabi yang saya cakap tu masih lagi umum lagi. Rasulullah sampai setiap sendi-sendi tu Rasulullah sebut. Jadi maknanya betapa Nabi mengajarkan kita pada detail yang kecil-kecil pun kita rasakan betapa besarnya nikmat itu. Kerana kalau sahabat kita ujung jari tu ditarik nikmat sihat pada sendi, satu sendi tu, kadang-kadang dengan sebab gigi dia sakit di hujung satu biji gigi tu pun boleh menyebabkan kita ni badan tak boleh bergerak. Jadi syukur nikmat Allah. Hari ni kita muka surat berapa? 32 ke? Ya Ustaz, 32 perenggan faedah solat dan para Nabi. 32. Berkata musannif rahimahullah, berkata sekarang semoga beliau dirahmati oleh Allah. Faedah solat dan para Nabi. Ini kira sejarah. Dalam kitab Hasyiah Al-Bujimi Al-Khatib disebutkan li Adama subuhun wal isya'i li Yusin wa zuhrun li Dawuda wa asrun li Najlihi wa maghribu Ya'quba kadha syarhu musnadin li abdi karimin fashkuran nabi li fadlihi.
Maksud dia, untuk Nabi Adam diberikan solat subuh dan Isya diberikan untuk Nabi Yunus. Dan zuhur untuk Nabi Daud dan asar untuk anaknya linajlihi. Maksudnya Nabi Sulaiman lah. Dia tak sebut nama kat situ. Wa maghribu Ya'qub kadza, dan maghrib untuk Nabi Ya'qub kadza syarhu musnadin. Begitulah yang pernah disebutkan dalam syarah musnad. Oleh li'abdi karimin, untuk oleh Syekh Abdul Karim, maka bersyukurlah atas fadilat daripada Allah. Fashkuranna li fadli. Jadi menurut sebahagian ulama ni, kitab tu bawah tu kitab Al-Musnad yang dimaksudkan li musnadin tadi tu, syarah musnad, adalah karangan Imam Syafi'i dan dia pernah disyarahkan oleh Syekh Abdul Karim. Jadi katakan solat-solat tu adalah anugerah yang Allah berikan kepada sebahagian terdahulu menurut sebahagian ulama. Itu dari segi sejarah lah. Baik, nak pergi kepada rukun Islam yang ketiga, iaitu apa? Mengeluarkan zakat. Atas sekali, muka surat 32 tu, bahagian atas sekali, dia ada tulis mengeluarkan zakat. Nota kaki bawah dia, 28. Ringkas saja bawah tu. Zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari badan. Maknanya bukan duit tu keluar kat badan, tapi dengan sebab adanya badan, dengan sebab seseorang, adanya individu, kewujudan dia. Seperti contohnya zakat fitrah. Dengan sebab adanya dia. Atau dikeluarkan dari harta seperti zakat perniagaan, binatang dan lain-lainnya, dan memberikannya kepada mereka yang ini asnaf yang berhak menerimanya. Itulah namanya zakat lah. Ada zakat fitrah, ada yang selain daripada zakat fitrah. Sebelah muka surat 33. Ini kita nak laju-laju je ni. Hukum mengingkari zakat. Apa beza tak bayar zakat dengan mengingkari kewajipan zakat? Mengingkari maknanya dari segi kepercayaan, i'tiqad, pegangan. Tapi kalau tidak mengeluarkan zakat, perbuatan. Contoh, ada orang tahu, yakin, percaya zakat fitrah hukum dia wajib, tapi dia tidak bayar zakat fitrah. Maknanya orangnya tidak mengingkari kewajipan zakat, cuma tidak menunaikan kewajipan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang dia tidak bayar zakat fitrah dan dia mengingkari zakat fitrah, maknanya pada dia sebenarnya zakat fitrah ni tak ada dalam Islam. Itu namanya mengingkari dan tidak membayar. Kalau yang ketiga pula, dia bayar, tapi kata dia zakat fitrah adalah perkara yang bukan rukun Islam dan tidak wajib. Cuma dia bayar sebab dia duit dia banyak saja. Maknanya orang ini walaupun bayar zakat, tapi dia terlibat dengan dosa mengingkari zakat. Sekarang kita nak pisahkan mengingkari dengan tak bayar macam mana. Okey, tengok tu. Tanbih. Perhatian, hukum mengingkari zakat. Tidak mahu mengeluarkan zakat yang disepakati atasnya, maknanya zakat yang semua ulama sepakat bahawa zakat tu kena bayar. Tu nama dia. Dalam bahasa Arab dia panggil mujma' alaih. Contohnya zakat fitrah, zakat binatang ternakan, zakat tanaman, adalah tanaman tertentu, bukan semua tanaman. Zakat emas, adalah syarat-syaratnya. Siapa ingkar tu, sebab itu semua ulama sepakat. Zakat fitrah wajib bayar, zakat binatang wajib bayar, zakat tanaman tertentu wajib bayar. Kalau dia kata tak ada dalam Islam zakat emas, kalau dia kata gitu. Kalau dia kata tak ada dalam Islam zakat fitrah, kalau dia kata gitu, dia ingkar, maka berat. Berat. Kenapa berat? Sebab hukumnya dia dikira sebagai kufur. Kalau syirik lain, syirik menyembah selain daripada Allah. Kalau kufur ni merujuk kepada mengingkari, menidakkan sesuatu yang ulama semua sepakat. Okey, jika dia ingkar sesuatu yang tidak disepakati, seperti zakat perniagaan, seperti zakat
pendapatan, maka tidaklah kufur. Maknanya kalau ada satu individu tu dia kata mana ada dalam Islam zakat pendapatan, dia tak kafir. Dia tak kafir. Sebab dalam Islam asalnya ada tak zakat pendapatan? Hmm. Nanti yang masuk ke depan-depan sikit nanti adalah cerita dia. Saya tak mahir sangat bahagian asal ceritanya tak adalah zakat pendapatan. Zaman-zaman dulu masa zaman Rasulullah belum ada sistem gaji bulanan, belum dilaksanakan pada ketika itu di kalangan orang Arab. Maknanya kecuali yang ambil upah dengan majikan lah. Tapi secara umum masa tu semua bekerja sendiri, berniaga, secara umum gitu. Jadi tak ada yang ceritanya ada slip gaji, tolak bayar zakat bulanan, dikira setahun. Tak ada, tak ada. Yang ada nanti sesiapa yang ada simpanan. Simpanan pun, simpanan apa? Simpanan emas. Simpanannya apa? Emas. Jadi kalau dia simpan kertas, tak ada. Kalau dia simpan kulit, tak ada. Kalau dia simpan apa, tak ada. Simpan emas dengan perak. Jadi zakat yang wang simpanan tu, yang pakai mata wang tu, itu pun tak disepakati oleh ulama. Maknanya kita ambil majoriti memang wang simpanan kena zakat lah. Tapi ni saya cerita kalau ada orang ingkar. Ingkar tu maknanya dia kata mana ada zakat pendapatan. Mana ada zakat wang simpanan. Wang yang namanya notes RM5, RM10, dolar, apa tu semua. Mana ada kata dia. Kalau dia ingkar yang tu, janganlah pula kita kata dia ni adalah orang yang mengingkari zakat, kafir dia ni kufur. Jangan. Kalau yang kufur tu kalau dia mengingkari zakat fitrah. Kerana itu jelas disebut dalam hadis. Kalau dia ingkari zakat yang tadi ya. Okey, kemudian yang kedua bawah tu. Zakat wajib dikeluarkan dengan segera apabila sudah sampai haul. Haul tu maknanya apa? Tempoh 1 tahun dalam bahasa Arab dia panggil haul. Haul. Orang Arab bila nak sebut haul tu dia jadikan sebutan tu bahasa pasar, bahasa kita sebut slang dia, maka dia sebut hol. Hol, pernah dengar? Hol almarhum. Hari hol, pernah dengar? Hol tu 1 tahun lah. Jadi mungkin 1 tahun tu meninggal. Biasa ada kalau kat Johor ni ada nama dia hari hol, hari hol. Hari hol tu memperingati 1 tahun pemergian sultan yang sebelumnya. Kita kata hol almarhum. Macam itulah bahasa Arab hol. Dalam bahasa Arab asal sebutan dia haul. Jadi zakat tu haul sampai 1 haul. Dan nisab. Nisab tu maknanya apa? Nisab tu maknanya kiraan dia. Dia punya kiraan dia sampai bila? Sampai berapa banyak? 1 tahun tu maintain kiraan tu berapa banyak? Contoh contoh. Contoh yang ada dekat saya hari ni kadar nisab semasa zakat harta. Untuk makluman, ni negeri Johor negeri lain kena rujuk dia punya majlis agama Islam negeri masing-masing. Untuk makluman, mulai 1 hari bulan 9, hari ni berapa? 12 Baik, 2023, kadar nisab zakat semasa ialah RM24,424.54. 244-2454. Dah macam nombor telefon dah pula. Dah lama tak jumpa nombor telefon. 244-2454. Maknanya, sesiapa yang ada simpanan. Ini zakat harta semasa ni. Ada simpanan. Selama 1 tahun, haul. Cukup haul. Dan nisab dia, simpanan dia melebihi sepanjang setahun tu, melebihi RM24,424.54 sepanjang setahun tu lebih. Dia ada simpanan maintain RM50,000 tersimpan. Maknanya dia adalah orang yang dah setahun, haul, dan dia juga cukup nisab, iaitu lebih daripada jumlah yang saya sebutkan tadi. Kalau orang yang macam tu, serta mampu mengeluarkannya, maka dia kena keluarkanlah namanya zakat. Lalu kata pengarang ni, menunda-nundakan zakat itu hukumnya haram, berdosa, dan zakat tersebut tetap akan menjadi tanggungan dia. Maknanya tetap lagi masih perlu dibayar.
Jika dia zakat tu sudah dipenuhi tetapi dia belum mampu menunaikannya, mungkin masa tu dia sakit, belum dapat pergi bayar, mungkin masa tu dia terhalang, dia duduk dalam penjara, tak dapat lagi menguruskan, mungkin dia terperangkap dalam hutan, tak dapat keluar daripada kemelut tu, padahal dah cukup dah ni simpanan dia, dia terperangkap kat hutan, dah 1 tahun 3 minggu, 1 tahun 2 minggu dia belum dapat uruskan, maka dia menangguhkan tu tidaklah haram. Nanti selesai, dia tunaikanlah. Itu cerita ringkaslah tentang zakat. Kita pecut kepada rukun Islam yang keempat. Tengok muka surat 33. Jumpa tu. Berpuasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Ada nota kaki tu. 29. Saum. Orang Arab kalau puasa dia sebut saum ataupun siyam. Kita biasa baca tu nawaitu sauma ghadin. Saum tu maknanya puasa, ghadin tu esok. Saum dari segi bahasa maksudnya ialah menahan diri. Sebenarnya makna saum, siam, puasa maknanya tahan diri. Tahan diri dari apa? Zaman dulu kalau tahan diri dari bercakap, diam, tak cakap seminggu, maknanya orang tu tengah puasa. Dulu, zaman-zaman dulu, tak cakap, diam, tak nak cakap dengan orang seminggu, kita panggil dia, dia tu tengah puasa tu. Tapi puasa apa? Puasa cakap. Menahan diri apa? Menahan diri dari cakap. Dulu digunakan bahasa tu. Sampailah Islam datang, ceritanya puasa, makna dia apa? Tengok tu. Puasa ialah menahan diri pada waktu siang di bulan Ramadan. Nahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, serta perkara yang boleh membatalkan puasa. Oh, itu dari segi syarak. Dari segi agama, makna puasa itu. Betul. Dari segi bahasa Arab biasa, saum makna dia apa? Tahan diri. Tahan diri dari cakap, tahan diri dari apa, tak kisah. Boleh diguna perkataan puasa. Macam memang berlaku lah yang menahan daripada bercakap tu. Ada? Oh, memang berlaku lah zaman dulu sebelum Islam. Ada. Sebelum zaman Nabi Muhammad pun ada. Masya Allah, pertama kali saya dengar, Ustaz. Pertama kali Falan ukallimal. Baik kita tengok daripada lapar dahaga dengan yang tu je. Oh, lapar dahaga. Falan ukallimal yauma insiya. Sekejap. Apa dia punya? Okey. Ayatnya Maryam ayat 26. Okey. Sebab nak cerita puasa ni kan. Punya ada tahan puasa tu menahan diri kan. Okey. Oleh kerana dah tanya soalan tu kan, maka kita share lah sikit ilmu pada petang ni insya-Allah. Okey, sekarang yang saya paparkan ni, tak apalah, siapa ada Quran nak buka boleh, tak ada pun tak apa, tengok sini saja. Dalam Quran ni ada satu surah, nama dia surah Maryam. Kahfi Maryam. Surah Maryam ni kita turun sampai kepada ayat 26. Saya besarkan sikit. Fakuli washrabi wa qarri aina. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat dia berapa ni? 307. Jap. 307. Betul. 307. Baik, tengok ayat dia. Sama. Fakuli, wahai Maryam, maka makanlah engkau, washrabi, dan minumlah engkau, wa qarri aina, dan sejukkanlah mata memandang. Maknanya tenangkanlah hati daripada segala perkara yang merungsingkan. Fa imma tara yinna minal bashari ahadan. Kemudian kalau engkau melihat, bertemu dengan minal bashari, di siapa-siapa saja di kalangan manusia, ahadan, siapa-siapa pun salah seorang, faquli, maka cakaplah dengan orang itu. Orang tu tanya, apa khabar, engkau dari mana, engkau buat apa, kau ni sebenarnya pergi mana, engkau sebenarnya hilang pergi mana, engkau mengandung engkau selama ni 9 bulan diam-diam, engkau beranak, ni anak siapa, bapaknya siapa, engkau ni. Jadi kalau orang tanya macam-macam, faquli,
Maka cakap dengan orang itu, inni nazartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah untuk saum, puasa. Tapi puasa apa? Puasa falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan bercakap hari ini dengan mana-mana manusia sekalipun. Maknanya puasa tak cakap. Menahan diri dari bercakap. Saum juga. Ini dalam Quran lah cerita dia. Asal perkataan saum tu tahan diri. Kat sini tahan diri daripada bercakap. Jadi cakap je, saya bernazar puasa. Kenapa kau tak cakap, kau tak jawab? Saya nazar puasa. Kau daripada mana sebenarnya menghilang? Saya nazar puasa. Boleh buat macam tu. Tapi ini cerita Maryam lah. Jangan pula nazar tak cakap pula. Nazar tak cakap. Ustaz, sebab nazar tak cakap lah kami sebelum start pukul 5 suku tu. Daripada pukul 5 sampai 5 suku kami bercakap aja. Itu penangan tak nazar bercakap tu. Jadi tak bercakap, menahan diri. Jadi sambung, bawah ni ada sambung lah. Fa'atas bihi qawmaha tahmiluh. Dia pun balik pulang kepada kaumnya. Lalu dia bawa Nabi Isa. Qalu, mereka bertanya. Wa ya Maryamu. Wahai Maryam, sesungguhnya engkau datang membawa satu perkara yang sangat keji, Maryam. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun. Bapa engkau bukan orang jahat. Mak engkau bukan perempuan jalang. Jadi orang tanya macam-macam. Kenapa engkau bawa anak ni? Lakinya siapa? Engkau ni nampak je muka baik. Tapi Ustaz, maknanya ayat 26 ni lah dia punya dalil dia. Yang tidak akan berbicara tu ya? Tidak akan berbicara. Okay. Sauman. Saum tu menahan diri dari bicara. Jadi asal makna saum maknanya tahan diri dari apa, tengoklah. Mungkin dari bercakap. Mungkin tahan diri dari tengok, tutup mata. Kenapa awak? Puasa. Puasa apa? Menahan diri dari melihat. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu orang tak guna. Bahasa Melayu biasa kalau sebut puasanya maknanya ibadah lah. Ini cerita saum bahasa Arab. Tak apa, yang ni nanti kita cerita kemudian ni. Panjang cerita ni. Jadi ceritanya ialah makna saum tadi tu. Saum tu Okey. Kemudian daripada bila? Daripada terbit matahari subuh sehinggalah terbenam matahari maghrib dengan niat tertentu. Itu makna puasa lah. Bulan Ramadan adalah bulan yang ke-9 dalam tertib bulan-bulan Arab. Betul ke ke-9? Ramadan. Betul bulan 10 raya Betul, kan? Ustaz. Betul. Jadi kalau orang tanya, tahun ni Ramadan bulan berapa? Bulan 9. Tahun lepas kan bulan 9. Memang setiap tahun bulan 9. Bahaya jangan tu Ustaz. Salah bulan. Orang puasa lagi. Bulan 9. Cuma yang dimaksudkan bulan 9 dalam susunan kalender Hijriyah. Jadi kalau orang tanya besok kita raya berapa hari bulan? InsyaAllah 1 hari bulan. Iya ke 1 hari bulan? Iya 1 hari bulan. 1 hari bulan Syawal. Maksud dia. Baik. Bulan Ramadan ia adalah bulan yang paling afdal dan ketua kepada seluruh bulan. Ketua penghulu kita sebut Sayyidus Syuhur. Kenapa namanya Ramadan? Tengok bawah tu. Ia dinamakan Ramadan kerana ketika bangsa Arab menetapkan nama-nama bulan, cuaca masa itu ketika itu sangat panas pada bulan Ramadan. Jadi akhirnya bulan itu dinamakanlah dengan nama Ramadan. Ada pusingan bulan tu. Bulan sabit sampai bulan penuh, bulan sabit. Jadi bila sampai bulan tersebut tu panas. Ramadan maknanya benda yang panas, yang membakar. Jadi dia panggil nama bulan tu bulan panas. Bulan panas. Ini dulu-dululah, tradisi lama dah berkurun. Tak tahu secara spesifik tahun bila, siapa orang yang bagi nama, wallahualam. Saya tak tahu. Bukan tak diketahui, mungkin ada orang tahu, saya yang tak tahu. Wallahualam. Baik. Perkataan yang lain, pendapat lain dengan mengatakan perkataan ramda bahasa Arab bermaksud cahaya yang sangat panas. Boleh juga. Ia mengisyaratkan kepada amalan kebaikan yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ibarat cahaya panas yang akan membakar dalam bahasa Arab yarmidu, yang membakar
dosa dan kesalahan. Iaitu nak mendapat keampunan dari Allah. Jadi ini kajian bahasa lah ulama-ulama kita dulu jadi ceritanya puasa di bulan panas, Jadi siapa yang pergi umrah, kalau rasa Ramadan tu panas pada kulit kita, tapi kita optimis, mudah-mudahan panas membakar apa tadi tu? Dosa dan kesalahan untuk mendapat keampunan. Kemudian kata pengarang lagi dalam kitab Kashifatus Saja, ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Maknanya masa kat Mekah sebelum hijrah belum ada lagi puasa sebulan Ramadan. Pada diwajibkan tu kedua Hijriah pada bulan Syakban. Nabi Muhammad berpuasa Ramadan sebanyak 9 kali. Yang sebulan penuh tu Rasulullah dapat pengalaman sebanyak 9 kali. Tahun kedua Hijrah, tahun ketiga Hijrah, tahun keempat Hijrah, tahun kelima Hijrah, tahun keenam Hijrah, tahun ketujuh, tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10. Cukup 9 tahun, Ramadan, Syawal, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah pun kembali ke rahmatullah, wafat. Jadi kita pula dah dapat rasa puasa bulan Ramadan berapa kali? 90 kali. Janganlah 90. Ada yang umur sini 100 tahun ke? Ada yang dah rasa 40 kali Ustaz. Ya Allah. Kira start balik lah. Start masuk umur balik tu kita kira kat situ lah. Nak start lebih awal pun boleh. Jadi maknanya Allah bagi kat kita tu dah banyak kali. Cuma enaknya Nabi, lazatnya Nabi, 99 tahun tu 10 hari terakhir semuanya kat masjid. Kita ni dibagi dah 40-50 tahun. Agaknya dalam yang banyak Allah bagi tu, berapa tahun yang kita 10 hari terakhir tu dekat masjid. Itu lemahnya kita. Dah dibagi banyak. Tapi kita lah silap kita, kekurangan, kelemahan kita. Jadi tu kita kena muhasabah diri kita. Rasulullah, Allah bagi dia 9 kali. 99 kali dia garap 10 hari terakhir tu iktikaf. Kita ni Allah beri lebih dari segi zahir nombornya lebih. 40 kali jumpa Ramadan, 30 kali, 20 kali, banyak lebih. Tapi kita banyak melepaskan. Kita tak sebut mensia-siakan lah, tu agak keras ayatnya. Kita banyak melepaskan tawaran dan peluang yang baik itulah. Andainya kita panjang umur kita tahun ni, mudah-mudahan di 10 hari yang terakhir, nantilah di bulan Ramadan, pasang niat dululah, niat-niat yang baik tak apalah. Umur belum tentu sampai. Boleh tak kita pasang niat baik, tapi cerita tahun depan? Cerita bulan depan, cerita akan datang. Harus saja. Itu bukan bermakna kita terlalu panjang cita-cita atau nak hidup lama, sayang sangat dunia. Bukan. Hanya saja optimis untuk berbuat baik. Macam Rasulullah pernah sebutkan. Lau baqitu ila qabilin la asumanna tasi'. Kalaulah tahun depan aku masih hidup lagi, nescaya 9 hari bulan Muharram pun juga aku nak puasa. Hari yang namanya hari Ashura tu kan. Kan Ashura 10. Rasulullah dulu puasa 10. Jadi bila sahabat Nabi kata Rasulullah, orang Yahudi pun samalah. Jadi Rasulullah lebih suka kita berbeza dengan Yahudi. Kata Rasulullah, ya sudah, nanti tahun depan kalau saya hidup umur panjang, saya nak puasa 9 dan 10 supaya bezakan dengan Yahudi. Sekali tahun depan Rasulullah tak sempat, Nabi pun wafat. Jadi itu sebahagian ulama mengatakan apa? Siapa yang berkemampuan, maka sempurnakanlah hajat Nabi yang nak puasa 9 dengan 10 tu. Mudah-mudahan esok Rasulullah kenal kita, awak yang sambung saya punya apa? Hajat saya yang tak kesampaian. Macam gitulah. Tapi yang saya nak cerita tu bukan tu. Saya nak cerita, boleh tak kita bercita-cita tahun depan, kalau umur kita panjang, kita nak buat ibadah gini. Harus saja. Rasulullah juga buat begitu. Kalau tahun depan saya hidup lagi, saya ingin puasa 9 dengan 10. Kita pula, tapi jujur hati kita lah, tahun depan kalau aku jumpa Ramadan lagi, Allah beri, aku nak buat yang lebih baik lah. 10 hari terakhir tu nak fokus. Macam tu lah. Harus saja, boleh saja. Niat yang baik. Okey, kemudian apa lagi situ? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa selawat, berpuasa Ramadan 9 kali,
setiap satu Ramadan baginda Nabi dapat berpuasa 29 hari, kecuali ada satu Ramadan Nabi puasa 30 hari. Cerah mataharinya cerah, awannya tak menutup anak bulan. Jadi kebanyakan tahun tu Rasulullah 29 je nampak anak bulan esok raya. 29 je nampak anak bulan esok raya. Mungkin kerana cerahnya cuaca di sana suatu ketika dulu. Mungkin kerana cerahnya keadaan di sana kerana tidak banyak dosa dilakukan. Mungkin optimis saja, sangka baik saja. Mungkin kerana cerahnya diri mereka dengan kebersihan setelah diampunkan oleh Allah, maka Allah perlihatkan mudah untuk mereka bergembira dengan menjelangnya hari Idul Fitri. Boleh optimis boleh saja. Kemudian kita masuk kepada yang kelima. Apa tu? Atas sekali. Menunaikan haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu pergi ke situ. Pergi ke situ 30 haji. Dari segi bahasa, haji ni maknanya bermaksud, bertujuan. Asal makna dia. Ia adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan bermaksud, dengan menuju ke rumah Allah. Qasdul bait, memang menuju ke sana. Tapi menuju ke sana niatnya nak buat apa? Niatnya dengan niat manasik. Manasik maknanya dengan niat untuk melaksanakan ibadah. Jadi kita memang menuju ke Mekah dan tujuan kita memang ke Kaabah. Tujuan kita memang qasdul bait. Memang kita niatkan pergi nak menuju ke Kaabah. Tapi pergi ke sana untuk apa menuju ke Kaabah? Untuk manasik. Untuk beribadah kepada Allah. Itu hajilah makna haji. Kemudian 31 Baitullah. Baitullah maknanya rumah Allah, merujuk kepada Kaabah yang ada di Mekah. Jadi Kaabah tu kita panggil apa? Baitullah. Perkataan bait digabungkan dengan perkataan Allah, itu menunjukkan kemuliaan Kaabah tersebut. Jadi bukan bermakna rumah Allah tu Allah duduk di situ, bukan. Bukan bermakna Allah menginap di situ. Kenapa dinamakan Baitullah? Kenapa dinamakan rumah Allah? Li'annan nasa yajtami'una, kerana manusia itu berhimpun di situ li'ibadatillah, untuk menyembah Allah. Kita panggil Kaabah tu rumah Allah kenapa? Sebab di situ manusia berhimpun untuk menyembah Allah. Bukan kerana Allah ada di situ, bukan. Kerana manusia berhimpun untuk menyembah Allah. 32 bawah tu. Bagi siapa yang wajib, bagi yang mampu pergi ke situ. Mampu pergi ke situ tu macam mana? Satu, mempunyai perbelanjaan cukup pergi dan balik. Dah ada belum perbelanjaan? Ada ni masing-masing kat akaun. Paling sikit ni saya rasa 100,000. Yang ada tu adalah 2 juta. 2 juta. Saya tak sebut lagi ringgit ke sen ke rupiah saya tak tahu. Tapi masing-masing ada. Maknanya nombor 1 dah mampu. Nombor 2, mempunyai nafkah cukup untuk tanggungan keluarga yang ditinggalkan sepanjang dalam perjalanan. Kita pergi bayar package 60,000, 40,000, 80,000. Ada tak bekal untuk yang ditinggalkan? Ada balance lagi duit kat akaun tu, ada lagi 100,000. Oh ada. 3, mempunyai kenderaan jika jarak menuju Mekah jauhnya 2 marhalah atau lebih. Ada tak kenderaan? Ada MAS, MAS, ada Air Asia, ada macam-macam kapal terbang. Untuk haji MAS ada. Okey. Yang keempat, memenuhi syarat-syarat yang lain. Syarat-syarat yang lain tu termasuklah kesihatannya, aman perjalanan, dapat kuotanya, dapat kebenaran untuk masuk menunaikan haji. Ada orang dapat kuota, tiba-tiba nak mohon visa pula tak lulus, tak dapat kebenaran masuk. Itu semua lain-lain lah. Kita kira lain-lain lah. Baik, kemudian tanbih kat bawah tu. Oh, itu pun penting juga tu. Apa dia cerita kat bawah tu? Tanbih, umrah hukumnya wajib. Ini kena kita ambil perhatian juga ni. Sebab dulu ada orang fikir haji tu wajib, umrah tu apa? Sunat. Dia fikir haji tu hukum dia wajib, umrah tu hukumnya apa?
sunat. Maka dia pun kata tak payahlah saya pergi umrah, saya nak ada duit nanti saya terus pergi haji. Tak boleh. Tak boleh yang mana? Gini, tengok bawah tu. Umrah juga wajib seumur hidup sekali. Sama seperti ibadah haji. Jika syarat-syarat dekat atas dipenuhi. Maknanya apa umrah? Umrah paket sederhana katalah 8,000. Perbelanjaan pergi balik apa semua 2,000. Keluarga yang ditinggalkan sepanjang 2 minggu tu, keluarga perlukan 5,000, 10,000. Contoh saja ni, contoh saja. Dia dalam akaun dia ada 30,000. Maka kalau tengok perbelanjaan cukup pergi balik, ada. Mempunyai nafkah untuk tanggungan sepanjang ditinggalkan, ada. Mempunyai kenderaan jika jarak ke Mekah tu lebih 2 marhalah, ada. Syarat-syarat yang lain ialah dapat visa, boleh. Ada kuota, tak ada. Sihat tubuh badan, sihat. Maka orang yang dah ada syarat-syarat yang tentu, aman perjalanan, okey. Maknanya tak ada wabak, tak ada gangguan musuh, tak ada ancaman kapal terbang, tak ada musuh yang mengugut untuk tembak kapal terbang, semua tu tak ada. Maka orang yang ada keadaan dia begitu, maka dia kena selesaikan dulu kewajipan apa? Musim haji belum sampai. Sekarang ni musim sepanjang tahun ni boleh umrah. Maka dia sesegera mungkin perlulah dia memberikan komitmen. Tapi dia kena cuti Ustaz. Boleh tak cuti? Majikan kata kalau umrah permohonan ada kelulusan khas, maka boleh. Tapi maksimum 10 hari saja. Lagi 2 hari dia kena ambil cuti, tolak gaji ke apa ke. Maknanya boleh dia aturkan. Maka orang yang macam tu, dia kena berusaha untuk menunaikan dulu umrah yang kali pertama dalam hidup dia. Okey. Setelah cerita ni, yang 5 ni, daripada mana disebutkan perkara tersebut, kita pun tengok di muka surat 35. 5 rukun Islam tadi yang disebut yang kita bincang ni, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi ramadan. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu didirikan, bunia, didirikan tau. Bukan Islam itu dibentuk. Bukan Islam itu diacu. Bukan Islam itu disusun. Tapi dia sebut sini didirikan, dibangunkan. Bunia. Bunia tu maknanya, bunia ni bukan bonia. Bonia tu jenama handbag tau. Jenama jam, jenama baju. Jenama bonia. Ini bukan bonia. Yang ini bunia. Dibina. Oh Ustaz, maknanya kalau jenama bonia tu dia dekat dengan perkataan dibina lah. Agaknya lah, wallahu alam. Awak ni tanya handbag pula. Kita nak cerita rukun Islam, dia pusingnya handbag. Ini tengok ni dulu. Didirikan, dibangunkan Islam itu atas 5 perkara. Ala. Jadi Islam tu terbangun jika 5 perkara tu menongkat di bawah. Nampak tu. Jadi yang mesti tongkat pertama sekali, tiang pertama, ialah bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. 1. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, menunaikan haji. Dan yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi 5 ni sangat penting. Asas kalau ada orang bina 5-5 ni ada dalam diri dia sesungguhnya, sepenuhnya, dia dikira sebagai orang yang telah membina asas-asas Islam dalam diri dia. Kemudian bawah tu, Islam terdiri daripada 5 asas. Hadis ini menunjukkan bahawa terdirinya Islam atas 5 rukun ini. 5 perkara ini adalah pasak kepada agama Islam. Memang pasak kuat ni. 5 ni kena buat betul-betul. Bukanlah bermakna ajaran Islam tu cuma 5 ini saja. Bukan.
Tetapi 5 perkara inilah jadi rukun, jadi asas kepada agama Islam. Banyak lagi ajaran yang lain yang dituntut dalam Islam, sebagai contoh menuntut ilmu. Menuntut ilmu sebab apa? Sebab apa menuntut ilmu? Sebab nak solat kena ada ilmu. Nak puasa Ramadan kena ada ilmu. Nak bayar zakat kena ada ilmu. Nak menunaikan umrah haji kena ada ilmu. Jadi ulama menekankan ini asas dia, tapi yang mengiringi dia tu banyak, yang wajib tu. Banyak. Macam contohnya apa? Contohnya kewajipan yang mengiringi. Contohnya ada orang dia nak beribadah. Nak beribadah. Maka nak beribadah juga memerlukan ilmu. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab-kitab fiqh, ketika menceritakan bab solat, bab zakat, bab puasa apa semua tu kan. Solat tu bermula daripada wuduk. Kat sini kan tak sebut rukun Islam tu wuduk. Tapi kalau nak solat kan kena ada wuduk kan. Dan kalau nak wuduk mesti bersihkan diri kan, taharah kan. Jadi kalau nak taharah mesti belajar ilmu kan. Jadi dengan ilmu tahu taharah. Dengan taharah bersihkan dulu dari najis. Lepas bersih najis baru namanya angkat hadas. Lepas angkat hadas besar, lepas tu cerita angkat hadas kecil. Lepas tu hadas dah terangkat, barulah ceritanya solat. Kan cerita kan susunan. Jadi walaupun kat sini sebut 5, kata pengarang bukan maknanya 5 sahaja secara apa? Literal gitu saja. Tapi ajaran yang lain seperti menuntut ilmu, berbuat baik kepada orang tua, berbelas kasihan kepada makhluk Allah, berzikir, macam-macam lagi lah. Ya, tapi semuanya garis panduannya sini ya. Jadi Nabi sebut asas. Tiang di situ. Pindah kepada muka surat 36. Kita dah tajuk berikut ni. Hari tu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Sekarang rukun iman. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Nanti dia masuk depan lagi sikit. Munakahat. Rukun nikah. Sudah. Rukun nikah ada berapa? Minta maaf Ustaz, kami dah lama tak nikah. Jom kita tanya orang yang baru-baru nikah. Contoh kalau ada yang baru nikah. Tapi cerita ni kita tak nak cerita yang tu. Kita nak cerita rukun iman. Okey. Bahagian kedua, rukun iman. Fasal 2. Faslun arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi. Ini kalau kita hafal senang ni. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama, ini dia. Kalau muka surat kelabu tu selang-selang tau. Contoh tengok tu. Dia tulis situ nombor 1, engkau beriman. Mana sambung dia? Engkau beriman dengan Allah. Kat dengan Allah tu muka surat berapa tu? Cuba cari sikit. 38. 38. Dia lompat. Dia pakai muka surat kelabu. Nanti nombor 2 kat mana? Beriman kepada malaikat kat mana? 42. 42 atas. Macam tu lah. Nanti beriman kepada kitab-kitabnya 43. Beriman kepada para rasulnya 43. Kemudian selang depan lagi. Jauh ni. Sampai muka surat berapa ni? Beriman 53. kepada hari berapa? 53? 53. Ya Allah, nampak tu? Dia punya panjang tu sampai 53. 53. Kemudian sampailah kita tengok 53 tu ada 2, beriman dengan takdir, qada. Betul. Jadi yang bawah ni Ustaz Muhadir ceritakan apa di sebalik 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu. Yang atas tu pengarang lah yang menyatakan dalam kitab apa tu kita sebut Safinatun Najah. Baik, kita kembali muka surat 56 ni. Kita nak tengok sikit perkara berkaitan dengan rukun iman. Baik. Rukun iman ada 6 perkara, iaitu yang pertama engkau beriman. Apa maksud beriman? Ramai orang bagi nama anak cucu nama dia Iman. Iman sini Iman. Iman tu apa? Saya tahu Ustaz. Apa dia? Iman adalah mutiara tu apa? Itu lagu.
Kita nak ta'rif, pengenalan. Beriman di sini bermaksud kita beriktikad dengan yakin dan jazam. Jadi kalau agak-agak, tiru-tiru, hafal buta, burung kakak tua, kita susah nak panggil itu nama dia iman. Sebab orang yang beriman ni dia mesti iktikad dengan yakin. Dan kita kena usaha sebenarnya di peringkat kita lah, semua sekali ni yang ada kat Gema Nuriman ni, kalau boleh kita pastikan anak cucu kita tu dia bukan beriman sebab dah mak bapak aku orang Islam, aku ikut je. Bukan yang itu. Bukan sebab tapi kita nak sebab memang dia pilih. Dia pilih untuk beriman. Walaupun mak bapak dia Islam. Dan saya beriman kepada Allah walaupun mak bapak saya adalah Muslim, atuk saya alhamdulillah Muslim, pakcik saya semua Muslim beriman. Tapi saya nak bahawa iman yang ada pada saya adalah saya pilih dan saya beriktikad. Memang saya nak yakin dengan pasti dan jazam, putus di dalam hati terhadap semua rukun yang 6 yang kita nak belajar ni, tanpa ada sedikit pun waham. Nampak tu? Waham maknanya satu prasangka yang tak kuat. Macam ya ke? Boleh ke? Betul ke? Macam mana ke? Begitu ke? Begitu tu semua dia bentuk sangkaan yang tak kuat. Atau ada syak tengah-tengah, ragu-ragu. Betul ke? Memang macam tu ke? Ya ke? Ragu-ragu, 50%. Ataupun ada zan. Zan tu maknanya ada prasangka kuat. Prasangka kuat tu maknanya 75%. Tak cukup 100. Kita nak kalau boleh yakin, pasti dan jazam, putus 100%. Kalau kita yakin Allah tu ada tu tak ada. Ada ke? Ada ke ragu-ragu? Ataupun 75, ataupun 25. Tahu, dalam bab akidah dia mesti 100. Yakin. Itu nama dia beriman. Jadi bukan sebab hafal. Bukan sebab hafal 1, 2, 6, tapi kita yakin. Jadi maknanya kita nak cerita ke depan ni kejap lagi, semuanya kita kena yakin. Mudah-mudahan. Bila kita yakin, mudah-mudahan Allah terima iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia ada peringkat-peringkat dia. Sejauh mana dia punya yakin dia, berapa tinggi dan sebagainya. Baik, kita tengok sebelah tu. Muka surat 37. Apa cerita kat situ? Peringkat-peringkat dalam bahasa Arab disebut maratib. Maratibul iman. Peringkat-peringkat tahap iman seseorang. Yang pertama iman taklid. Taklid ni daripada perkataan qallada. Qallada ni maknanya dia ikat diri dia dengan orang. Bahasa tak sopan dia ngikut-ngikut. Bahasa sopan dia berpandukan. Dia berpandukan. Dia tak hafal. Dia tak ingat semua. Tapi dia berpandukan kepada seseorang yang betul imannya. Itu kita panggil dia iman taklid. Tengok tu situ. Iaitu dia yakin, dia beriman. Tetapi dia sandarkan. Dia sangkutkan. Dia gantungkan keyakinan dia kepada orang lain. Maknanya dia mengikut saja orang lain tanpa dia tahu tentang dalil akli atau nakli. Maknanya daripada Quran hadis. Iman orang yang macam ni sah. Tetapi dia dianggap sebagai berbuat dosa, maksiat. Kerana tak mahu memperhatikan, tak mahu mencari dalil jika dia sebenarnya mampu untuk buat. Maknanya ginilah. Dia ni orangnya pandai. Orangnya bijak. Kalau orang cakap faham. Kalau orang ajar dia sebenarnya boleh ambil sesuatu. Tapi dia memang tak nak ambil berat belajar tentang rukun iman. Kalau komputer sampai malam dia ngadap. Kalau mekanik ngadap enjin, sampai seminggu dia boleh selesaikan. Kalau bab settlekan apa-apa, semua dia boleh ngadap, tekun. Kenapa otak yang pandai tu tak nak selesaikan dulu belajar apa dalil akli wujudnya Allah? Dalil akli ialah, maknanya dia belajar sikit lah dulu. Belajarlah sikit. Awak boleh belajar keluar negara, belajar satu bab sampai 4 tahun, sampai 10 tahun, sampai sijil banyak. Takkanlah belajar tentang dalil wujudnya Allah, awak nak muqallid, ikut orang. Tak naklah macam tu, awak belajarlah. Sekurang-kurangnya kalau ada orang tanya, awak bukan ustaz, tak mesti jadi ustaz.
awak orang tanya, awak apa? Awak kerja apa? Saya mekanik. Awak Muslim ya? Ya Muslim. Awak Muslim sembah apa? Ni mekanik ni. Hari-hari ngadap spanner, ngadap pelayar, ngadap enjin ni. Kita orang tanya dia, awak agama apa Awak, saya agama Islam. Oh, awak mekanik Islam. Awak sembah apa? Saya sembah Allah. Allah tu ada ke? Gini, tuan. Saya ni mekanik, saya Muslim. Allah yang saya sembah dia ada. Setiap benda yang ada, yang wujud, pasti akan ada pihak lain yang menjadikan dia dan membentuk dia dengan bentuk itu. Tuan tengok, nampak tu rumah. Nampak? Rumah itu dia tak terjadi dengan sendirinya. Mesti ada pihak lain yang mencipta dan menjadikan dan membentuk dia dengan bentuk desain seperti itu. Dan yang membuatnya adalah manusia. Sekarang rumah tak sama dengan manusia, manusia tak sama dengan rumah. Kerana yang mencipta rumah mestilah tidak menyerupai langsung dengan rumah. Kalau dia serupa, dia tak mungkin dapat mencipta. Contoh, abang tengok, mungkin tak rumah itu dibina oleh rumah sebelah? Tak mungkin, sebab dia sama-sama benda, sama-sama rumah. Dia mesti dicipta oleh pihak lain yang tak sama sifat dengan dia. Yang tu namanya manusia. Okey, sekarang abang tengok, ni mekanik punya cakap ni, hukum dalil akli ni, dia boleh cakap, bang, rumah, saya, udara ni apa semua, yang mencipta kita adalah mesti sifatnya tak sama dengan kita semua. Dan yang mencipta kita yang tak sama sifat dengan kita itu, dialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia wujud. Ush. Hebat betul mekanik ni. Sebab dia pandai mekanik, dia mampu jenis berfikir. Pasal enjin boleh fikir sampai pecah kepala, kenapa tak nak belajar? Kalau dia belajar, bagus. Tapi kalau dia tak belajar, dia mengikut aja Allah ada. Tapi kalau cakap, dia tak tahu. Saya tak tahu. Nak cakap Allah ada, macam mana nak membuktikan, saya tak tahu. Saya yang tahu Allah ada saja. Itu iman taklid. Iman dia sah. Tapi oleh kerana dia jenis, lain kalau orang lembam. Lain kalau orang yang jenis memang dia slow. Dia jenis tak boleh fikir banyak-banyak. Dia jenis memang tak boleh. Itu dia ikut, tak berdosa. Dia ikut je lah. Orang cakap gini, ya betul Allah ada. Saya yakin Allah ada. Apa bukti Allah ada? Allah ada. Apa bukti Allah ada secara akli? Allah ada. Secara dalil Quran akli dia apa? Allah ada. Saya tak tahu. Saya tak hafal. Saya tak tahu. Dalil Quran hadis saya tak hafal. Saya tak tahu. Tapi Allah ada. Dia ikut aja. Dia ikut siapa? Dia ikut cikgu dia lah. Guru dia yang ngajar. Sebab dia memang jenis slow, tetap boleh fikir. Itu dimaafkan. Tak apa. Tapi yang boleh fikir, yang boleh explore, yang banyak pengetahuan ini, dia ada tanggungjawab. Sebelum dia kenal benda lain, dia kenal. Okey, kita pergi tengok. Nombor dua. Kita nak tengok ni, kita masuk nombor apa ni? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 ni. Nombor 2, iman ilmu. Iaitu mengetahui perkara-perkara akidah berserta dengan dalilnya sekali. Ia termasuk dalam kategori ilmu yakin. Untuk iman taklid dan iman ilmu ni, orang yang beriman dengan keduanya sebenarnya masih lagi terhijab daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah. Tapi yang bagusnya kita, kalau boleh, di Gema Nur Iman ni, kita pergi nombor 2 dulu. Boleh? Jangan ikut-ikut. Tapi pada masa yang sama kita tahu. Allah Maha berkuasa. Dalilnya apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ingat sikit. Kalau kita nak masak satu-satu menu, kita boleh hafal dia punya kandungan yang perlu kita sediakan. Takkanlah untuk kita mengenal Tuhan yang mencipta menu kita, yang mencipta lauk kita, satu ayat pun kita tak sudi nak hafal. Qul huwallahu ahad. Bukan susah sangat. Itu tanda Allah Maha Esa. Kalau kita sebut innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu, dia tak perlu kita terlalu berluka-luka untuk kita ingat satu ayat tu. Tapi dia soal kesudian hati tu. Kesungguhan jiwa kita untuk buat. Kesungguhan jiwa. Jadi iman ilmu, dapatkan tu. Nombor 1, nombor 2 tu mudah-mudahan insya-Allah. Kemudian kalau kita nak melepasi peringkat yang berikutnya, macam mana? Iman ayan. Iaitu ma'rifah, kenal Allah dengan
hatinya sentiasa muraqabah. Iaitu sentiasa merasa bahawa dia rasa macam dia sentiasa dilihat oleh Allah. Allah tidak pernah hilang daripada ingatan hatinya walaupun sekejap pun tak ada. Bahkan kehebatan Allah, keagungan Allah tu sentiasa dirasai dalam hatinya seolah-olah dia dapat melihat kehebatan keagungan itu dalam hati dia. Ini namanya maqam. Maqam maknanya level muraqabah. Dinama juga dengan nama ainul yaqin. Maknanya kalau dia lihat satu orang manusia, dia fikir, ya Allah, apa yang engkau perintahkan kepada aku untuk berurusan dengan orang ini. Kalau dia tengok binatang, dia tengok, ya Allah, betapa agungnya penciptaan engkau terhadap binatang ini. Apa tanggungjawab aku kepada engkau dalam berurusan dengan binatang ini. Kalau dia tengok pokok, dalam hatinya, ya Allah, betapa indahnya ciptaan engkau dan apa sebenarnya perintah engkau yang perlu aku lakukan berkenaan pokok ini. Jadi akhirnya, dia dengan manusia, dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan benda, semuanya perkara itu, dia merasakan bahawa Allah memerhatikan apa tindakan dia pada semua makhluk-makhluk ni. Ui, kalau orang yang macam ni, iman dia disebut dengan nama iman ayyan ataupun ainul yakin. Macam tu lah. Ini kalau dapat nombor 3, lagi bagus. Lagi bagus. Nombor 4, tengok bawah lagi. Iman hak, iaitu melihat Allah dengan mata hatinya. Itulah yang dimaksudkan dengan perkataan orang-orang yang arif billah. Apa mereka kata? Al-arifu yara rabbahu fi kulli syai'. Orang yang mengenal Allah, dia akan melihat Allah pada setiap sesuatu. Tapi melihat bukan dengan mata, melihat dengan hati. Iaitu dia merasa dekatnya Allah, tapi bukan bermakna Allah ada kat setiap tempat yang dia tengok. Bukan. Ini dinamakan sebagai maqam musyahadah. Dinamakan juga dengan perkataan lain, haqqul yaqin. Ini lebih tinggi lagi lah. Jangan pula ujung nanti tanya, Ustaz nombor 1 ke? Nombor 2 ke? Nombor 3 ke? Nombor 4? Saya pun jawab dengan cara seluruh. Saya nombor 6. Saya apa? Nombor 6. Oh, itu jawapan menyelamatkan diri namanya. Baik Ni kita nak faham ni maknanya. Orang yang memiliki iman yang seperti ini akan terhijab daripada selain daripada Allah kerana dia sudah merasakan kedekatan Allah pada setiap gerak lakunya. Jadi orang yang macam ni kita sebut macam mana? Luar biasalah. Semua urusan yang dia buat hari-hari hanya urusannya dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah saja. Itu maknanya orang arif billah. Yang tertinggi antaranya ialah kita tengok muka surat 38. Yang ini namanya iman hakikat. Iaitu merasa fana, merasa lebur dirinya. Kerana dia semata-mata hanya ingat Allah dan dia mabuk. Mabuk maknanya dia tenggelam terus dalam kecintaan kepada Allah. Memang. Tidak ada yang dia saksikan oleh mata hati dia pun. Bukan mata zahir dia. Mata hati dia, dia hanya melihat Allah saja. Perbandingannya ialah umpama orang kalau tenggelam kat laut, nampak tu? Sudah pasti dia tak akan dapat melihat lagi orang yang berlayar kerana dia sudah tenggelam dalam laut. Macam itulah orang tenggelam dalam mencintai Allah, dia dah tak nampak apa lagi dah. Dengan mata-mata kepala dia dah tak nampak apa lagi dah. Melainkan hanya hatinya melihat Allah. Apa yang wajib dicapai oleh seseorang ialah salah satu daripada 2 yang awal tadi. Nombor 1, nombor 2. Sebab tu saya kalau boleh di Gema Nur Iman, tackle-nya mana? Nombor 2. Kalau boleh, yang iman taklid kita pindahkan kepada iman ilmu tadi. Kalau boleh. Dan saya yakin yang ada hadir hari ini 150 lebih semuanya iman. Semuanya beriman. Dan insya-Allah semuanya sah imannya. Cuma sebahagian, insya-Allah. Cuma sebahagian kita mungkin iman taklid tadi. Diikut sajalah sebut malaikat, saya percaya malaikat. Cuba kalau tanya dia, apa yang awak yakin tentang malaikat?
malaikat tu adalah jismun nuraniyun, jisim dicipta dari cahaya, tidak berjantina, bukan lelaki, bukan perempuan. Allah menciptakan dia. Dia bukan anak perempuan Allah. Allah cipta tanpa berhajat kepadanya. Dan begini. Dia boleh cerita dengan ilmu, dengan kefahaman. Ayat Quran ada cerita gini. Okey, kalau dia pergi kat situ, ikut kelas macam ni, dia pergi kepada tu dan dia boleh cerita, latih sendiri ikut pada kitab ni, maknanya dia bergerak nombor 1, nombor 2. Kepada nombor 2. Dan kita semua ni paling kurang kalau boleh dah belajar ni, pergi nombor 2. Jadi apa kata pengarang? Apa yang wajib dicapai, digapai oleh seseorang ialah salah satu daripada 2 yang awal tadi. 1 atau 2. Kalau boleh 2 lah untuk kita. Okey, iman taklid atau adapun 3 yang terakhir ni, yang namanya ayan, namanya hakikat ni, iaitu iman ayan, hak dan iman hakikat, ia adalah hanya dalam pengetahuan ilmu Allah yang Allah berikan hanya kepada hamba Allah yang Allah kehendaki. Kita tanggungjawab kita nombor 1, nombor 2. Nombor 3, 4, 5, siapa yang Allah anugerahkan, maka dapatlah dia. Jadi berusahalah nombor 2 tu. 3, 4, 5, kalau siapa Allah kurnia. Ada sebagian wali-wali Allah tu sampai begitu. Sampai 3, sampai 4, sampai 5. Kalau yang sampai 5 tu, doa dia pun kita tak berani doa dengan doa dia. Kita boleh belajar untuk tahu, tapi untuk berdoa dengan doa dia, kita tak perlu. Contohnya lah, ada seorang wali Allah, dia pernah berdoa, saya lupa, Rabi'atul Adawiyah atau siapa. Dia kata, ya Allah, seandainya aku ini beribadah untuk masuk syurga, maka engkau hapuskan, tutuplah saja syurga tu untukku, jangan masukkan aku ke syurga. Kalau aku ni beribadah kerana semata-mata hanya takutkan neraka, maka engkau campakkan saja aku ke dalam api neraka. Kerana aku menyembahmu ya Allah, bukan kerana nak masuk syurga dan bukan kerana nak elak daripada api neraka. Aku menyembahmu ya Allah semata-mata mengharap apa sahaja yang engkau redha ke atas aku. Jadi maknanya dia punya pengharapan dia, Allah redha dia masuk syurga, syurgalah. Kalau Allah redha dia masuk dalam neraka, redhalah, masuklah. Jadi bukan kerana takut neraka, takut seksa, takut amalan, takut apa, bukan. Dia cuma nak Allah Subhanahu Wa Taala saja. Sampai macam tu. Kalau macam kita tak adalah, ya Allah, kita doa biasa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku mohon redha engkau dan aku mohon engkau masukkan aku dalam syurga. Wa na'udzubika, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada kemurkaanmu dan wanna, dan api neraka. Jadi kita itu secara ilmiah, ilmu. Jadi dapat 3, 4, 5, itu serah urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ya. Untuk yang level 1 dan 2 kan? Level 1, 2. Ya, betul. Wajib ke atas diri sendiri untuk mengamati dan mengenal pasti tak yang saya berada di mana ataupun orang lain yang nampak kita di mana. Kita tahulah kita di mana. Maknanya kita kena alert lah diri sendiri kan Zaz? Ya, betul. Tak boleh biar je belajar lah jadi apa ke tak kisah, tak boleh. Maknanya hati tu kena fokus pada diri juga. Kedudukannya di mana. Okey, baik. Kita belajar supaya kita dapatkan kemampuan daripada taklid pindah kepada ilmu. Maknanya kalau kita ditanya, engkau sembah apa? Kita tanya diri sendiri. Engkau sembah apa? Saya sembah Allah. Allah tu ada ke? Allah ada. Apa bukti Allah ada? Macam saya cerita tadi, mekanik cerita. Kalau kita boleh cerita ringkas gitu pun maknanya saya punya keyakinan Allah ada, bukan tiru-tiru orang cakap Allah ada, tak. Saya memang yakin bahawa kalau tidak, macam mana siapa yang mencipta alam ni, pastilah dia tu tak boleh ada sifat yang sama dengan alam. Maknanya saya ada keyakinan macam tu. Maknanya kita jelas yang kita boleh menyampaikan yang diri sendiri tu jelas beribadah tu bukan tiru dan kita boleh cerita lah walaupun sedikit sana. Boleh cerita, boleh menyampaikan tu. Kena semakkan guru lah. Cara cerita tu betul tak? Jelas tak? Betul lah, kena semakkan guru pula kan? Tidak, macam mana nak tahu salah satu daripadanya itulah langkah dia. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kita sama-samalah azam bergerak ke arah itu ni. InsyaAllah. Tak apa. Sekarang Allah Ustaz, susah juga. Tak. InsyaAllah.
Jangan cakap susah dulu. Cakap, ya Allah, aku dah belajar ni, aku nak bergerak kepada iman ilmu. Bila engkau beri, aku serah kepada engkau. Tapi aku nak bergerak ke arah yang lebih baik ni. Jadi Allah perkenan, insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi sebelum saya serahkan semula kepada pengacara majlis, saya difahamkan salah seorang daripada kita sebut orang kuat orang kuat ataupun orang penting lah, Hajah Wan Aisyah Wan Andak dikatakan dijangkiti COVID dalam 3-4 hari ni. Agak mencabarlah, saya sebut mencabarlah keadaannya. Maka sebelum saya serahkan, maka sama-samalah kita bacakan surah Al-Fatihah biniyati syifa, dengan niat untuk kesembuhan. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan keafiatan insya-Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Terima kasih. Saya serahkan semula kepada pengacara. Silakan. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Tu Kak Wan ada tu. Alhamdulillah. Semoga Kak Wan segera sembuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Kuliah asal kita berjalan lancar. Kejap Ustaz, kejap. Kuliah asal kita berjalan lancar dengan kitab Misbahud Dujjah dan Faedah Solat dan Para Nabi, dan disambung dengan zakat dan tuntutannya. Hukum mengingkari zakat, zakat wajib dikeluarkan segera setelah cukup haul. Bersambung dengan puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji di Baitullah apabila telah cukup syarat haji dan mampu. Dan umrah juga wajib sekali seumur hidup seperti ibadah haji. Rukun Islam, bersambung lagi ke rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dengan peringkat-peringkat iman takhliq, iman ayan, iman hak dan hakikat. Moga dengan redha dan rahmat Allah kita diberi kefahaman akan semua ilmu yang disyarahkan Ustaz. Moga kita semua menambahkan iman kita insya-Allah, dan kita tangguh pengajian kita hari ini hingga ke minggu depan. Saya mohon izin Ustaz untuk saya buatkan sedikit pengumuman untuk kuliah-kuliah pada malam ni Ustaz. Pada pukul 8 malam kita ada kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf Su'arin dengan hadiah-hadiah soheh. Pada pukul 9 malam kita ada dengan Al-Fadhilah Ustazah Misnah binti Miran dengan mahkam mukharabah, dengan kitab Fadhu Ainnya insya-Allah. Dengan itu saya mengucapkan terima kasih pada Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih pada semua jemaah. Saya mewakili Gemandul Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah, dan yang buruk itu adalah kekurangan kami sendiri. Mohon Ustaz menutup majlis dengan bacakan doa penutup dan surah Kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih semua. Sama-sama.